Memang kita dibenarkan untuk memberi pilihan, membuat pilihan. Tapi pilihan yang kita nak buat itu mesti ada dasar. Ada kita memahami hukum Allah. Kita ada dua jalan, syurga dan neraka. Kenapa Tuhan buat dua-dua kalau Tuhan tak bagi pilih? Memang Allah Ta'ala buat dua-dua untuk kamu pilih. Dan Tuhan cerita, ni keadaan neraka, ni keadaan syurga. Kamu nak masuk mana? Berasa suka nak masuk neraka? Masuk. Ada masalah? Tak ada masalah bagi Tuhan. Kamu nak masuk sangat? Masuklah. Yang nak masuk syurga, masuklah. Mana pilihan dia? Ni kerja nak buat masuk syurga, ni kerja nak buat masuk neraka. Kalau rasa nak masuk neraka lebih mudah daripada masuk syurga, payah nak masuk syurga, tak apa buat kerja ahli neraka. Senang, tak ada masalah pun. Kan? Tak ada masalah pada diri sendiri. Tapi kalau agak nak buat kerja untuk masuk syurga, agak susah. Itu tuan sekalian, sebab sesuatu yang berharga itu nak dapat bukan satu benda yang mudah. Tuan-tuan nak dapat seketul batu dengan nak dapat seketul intan, kan tak sama. Beza batu tuan-tuan berjalan berjumpa, intan belum tentu. Nak dapatkan dia tu, kalau kita tak cari sendiri, tak terjun laut, tak cari mata, tak jumpa tuan sekalian, kita nak beli dengan nilai wang ringgit yang kita kena kerja untuk dapatkan, kan susah berbanding nak dapat batu. Walaupun batu tu kena beli juga, tapi banyak batu-batu yang tak kena beli tu sekalian. Ambil je, tak masalah. Sebab apa? Benda yang kita dapat tu diberi pilihan. Tak apa kamu nak tukar, nak ambil yang ni, nak ambil ni, kamu punya pilihan, dibenarkan. Namun begitu Islam letakkan jalan mana yang kamu nak pilih, yang baik ataupun yang buruk, kita pilih. Kalau sekiranya kamu pilih hidup untuk Allah Rasul, kamu dapat Allah Rasul untuk pilihan kamu, sebagaimana disebut oleh Allah SWT dalam ayat yang sama-sama kita bincang tadi teruskan, daripada gambaran daripada surah Ali Imran. Tengok Allah Ta'ala gambarkan dalam peperangan Uhud. Kan Tuhan bagi jalan, Rasulullah pesanlah jangan tinggal. Pada masa tu tuan sekalian, dua, kamu nak pilih ikut pesanan Rasulullah ataupun kamu nak tengok harta yang ada dekat depan kamu. Maka ramai daripada kalangan mereka, hampir kesemua yang diletakkan di pos itu meninggalkan tempat mereka dan pergi untuk mendapatkan harta. Kenapa tuan sekalian? Kerana peperangan pertama itu peperangan Badar berlaku, Nabi SAW membagikan harta kepada orang-orang yang pergi berperang. Itu je Nabi bagi tuan sekalian. Lepas pada tu Nabi tak bagi begitu, Nabi tengok keperluan. Nabi tak bagi sama rata. Sama rata Melayu ni tak boleh pakai tuan sekalian. Orang ni RM10, orang ni RM10 tu sama rata Melayu. Sama rata Melayu ni tak adil. Sama rata yang dikenal oleh Islam tu maknanya adil. Adil ni mengikut keperluan dia. Kamu dah ada rumah, kamu tak ada rumah, dua-dua pergi perang, maka bagi orang yang tak ada rumah ni untuk dia dapat rumah dulu. Yang ni bagi juga untuk penambahan. Tak samalah pemberian dia. Oh tak adil, bukan tak adil, adil. Sebab pemberian harta ghanimah itu diberikan kepada keperluan asas kehidupan yang peringkat pertama. Beri asas kehidupan. Untuk mereka perlu, mereka berjuang untuk agama, mereka berjuang untuk negara, mereka berjuang untuk mendaulatkan Islam. Maka perjuangan mereka dinilai daripada keperluan asas kehidupan mereka. Kan, kalau kamu syahid, kamu tinggalkan isteri, dah ada rumah. Yang ni kalau syahid tinggalkan isteri, tak ada rumah, maka wajib kerajaan meletakkan keperluan yang ada pada mereka. Jadi bila tentera Uhud nampak je harta benda, tak ingat ada pesanan Allah, maka Allah beri kekalahan kepada umat Islam pada peringkat awal sebagai pengajaran. Akhir sekali dia menang. Menang Islam akhir. Kok mana sekalipun peperangan yang sama dengan Nabi tak pernah kalah sekalian. Peperangan Uhud Allah Ta'ala uji dengan dua keadaan. Pertama, Abdullah Ubay bawa lari 300 orang tentera. Dia datang bersama 300, pokok munafik belakang datang 300 orang. Sampai tempat peperangan, dia bawa lari. Aku nak balik, kata, kau tunggu memang matilah, kata dia. Kau tengok orang ramai tu, siapa nak jaga isteri dia, nak jaga kebun-kebun dia, ikut aku balik. Tak ada pun ikut dia, yang ikut semua pokok munafik dengan dia je. Maka pergilah 300 orang. Tinggallah mengikut riwayat kata lebih kurang 700 orang. Jadi ada 1000 orang tentera nak lawan dengan tentera musyrikin pada masa tu sampai hampir 15,000 orang. Lawan tu sekarang tinggallah 700 orang. Tu pertama Tuhan tunjuk. Tuhan nak bagi tahu tentang pengajaran. Jangan mudah percaya dengan golongan orang yang bermuka-muka. Kan, tak pernah baik pun, tiba-tiba mari nak tolong je. Kena ingat, mungkin ada sesuatu perkara yang perlu dilihat. Bukan tak boleh terima, tapi kena buat kajian. Kadang-kadang pemberian itu nampak baik, tapi ada sebaliknya untuk nak mendapatkan sesuatu. Kena jaga tuan sekalian. Kan, tiba-tiba je tak pernah dapat. Mana pernah dapat? Berapa tahun dah hidup tak pernah dapat. Tiba-tiba nampak macam nak kalah, dapat seorang 500. Tiba-tiba dapat. Tak pernah dapat apa sebelum ni. Tiba dapat. Pasal mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu. Tapi jenis tak faham, belasah belaka tuan sekalian. Kalau belasah saja tak apa, belasah dengan sokong sekali. Tu. Itu bukan bengong, 2 kali bengong tuan sekalian. Belasah lagi, sokong lagi tuan sekalian. Tak faham. Sebab tak faham. Nampak ini nak Nabi ni cerita ni nak tunjuk
Balik dia orang tu sekalian, bala yang kedua Allah Ta'ala turun, mereka tak dengar cakap Nabi. Maka Allah Ta'ala tunjuk gambaran yang dia beritahu bahawa sehingga Nabi terpaksa mempamerkan diri dia apabila orang menipu kata Nabi dah mati sekalian. Ni sejarah berlaku, nak tunjukkan kepada kita keadaan-keadaan yang perlu. Pada masa itu mereka diberi dua pilihan. Maka mereka meninggalkan Rasul pada ketika itu, dia dapatlah bencana hidup dia. Tapi mereka yang bersama dengan Rasul, maka dia terus berjuang sampailah mereka mendapat kemenangan yang sebenar. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala sekalian, Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak pernah membayangkan bahawa di antara kami ada dua orang yang menginginkan dunia hingga turun ayat ini. Apakah dengan beberapa keadaan kaum lelaki yang melemah dan yang fikiran mereka sudah dikuasai hawa nafsu seperti ini, boleh mengambil kesimpulan bahawa kaum lelaki tidak layak untuk memikul tugas yang besar. Kan lelaki ini digambarkan dalam contoh ni dengan tujuan nak tolak ayat, nak kata tak boleh tadi dah. Kalau nak kira lah dengan hujah ni, lelaki ke lemah lah, tengok harta tu tinggal. Apakah dengan sebab tu menyebabkan lelaki tak boleh? Tak. Nak cerita tidak lah. Sebab apa? Sebab itu memang dah bentuk pilihan yang kamu pilih. Kalau kamu salah pilih, maka Tuhan kamu tidak semuanya lelaki salah pilih dalam bab pemilihan ataupun ikhtiari ataupun pilihan yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita. Sebab apa? Sebab Nabi tak tinggal kerja agama. Tanya. Sebab tuan, kerja agama ni kena jaga. Jangan jaga cerita tentang ilmu kuat. Haji ni ilmu kuat tapi tak boleh nak jaga agama. Tak boleh juga. Agama ni kena jaga. Sebab saya kata bukan kata tarikat saja. Ustaz-ustaz yang mengajar kan, bagi ceramah sedap, power. Bukan lagi power lah, power gila tu sekalian. Okey, power betul kalau dah pergi gila tu sekalian. Bagi ceramah, tipe nak mempertahankan Islam tak berani, nak menyatakan dia bersama Islam tak berani nak cakap. Kamu tersah. Tuan-tuan jangan panggil orang macam ni. Tanya hudud ustaz, apa pandangan ustaz? Kalau hudud jalankan Malaysia, itu bukan kerja kita, itu kerja kerajaan, kita jangan campur. Ni ustaz ni. Ni saya nak cerita, saya pergi ceramah satu masjid, lepas siap ceramah makan, dia tanya soalan yang sama kat saya dah jawab. Masa nak makan, dia ucap terima kasih. Kenapa? Dia kata 3 hari lepas ada ustaz datang, dia tak bagi jawapan ni. Dia kata, ini kerja kerajaan bukan kerja kita. Kita jangan campur. Kita buat kerja kita je. Ustaz macam ni pun ada dekat dunia. Menyusahkan orang tak sekalian. Kalau kamu tak ustaz tak apa. Bila kamu ustaz, kamu jawab nak lepas diri, takut orang tak panggil ceramah tak sekalian. Menyusah. Saya minta dekat dia, bagi saya nombor telefon, saya nak telefon saya. Tak bagi sampai sudah. Sayang pula dia ke ustaz tu. Aku nak telefon je, bukan aku nak penampar pun. Nak telefon je. Nak tanya ustaz ni mengaji mana pelik sangat ni. Kenapa tuan sekalian? Kerana ada yang takut nak jawab sebab takut tak dipanggil. Allahu Akbar. Melantaklah orang tak nak panggil tuan sekalian. Lulilah ke dia. Tuan sekalian, pergilah ke dia. Saya pergi mana-mana ceramah tuan sekalian. Sini tak apa dah, saya salah pandang tuan sekalian. Daripada buka, tutup, buka balik. Ada lagi tuan sekalian kuliah. Tempat lain sekarang kalau pergi, saya dah fikir dah. Saya pergi ni, saya fikir pertama dan terakhir. Itu je tuan sekalian. Lepas tu kalau tak nak panggil pun, aku puas hati dah balik. Kau orang tak puas hati, tu kau punya pasal. Sebab kau panggil aku siapa suruh. Aku bagi tahulah ni cerita berulang-ulang. Saya nak cerita habis, habis cerita. Saya senang, saya balik senang. Kalau tak balik mikir tu sekalian. Aku cakap tak betul. Dia orang panas ke apa ke? Kalau telefon balik aku datang. Kalau tak telefon pun aku tak tahu, tak apa dah. Puas hati tu sekalian. Sebab nak cerita Islam, nak cerita. Bukan nak cerita baik, tak tu sekalian. Sebab itu yang dikehendaki oleh Islam. Ni kena Islam. Kalau kita jadi pendakwah, tak boleh nak cakap Islam. Cakap Islam tu baik tak payah jadi. Tak payah tak apa. Membazir, minta maaf tu sekalian. Bukanlah nak kata kita ni hebat, ustaz lain tak apa. Bukan. Tak semua hebat. Tapi kalau kamu sembunyi Islam, kamu jauh dengan Allah. Jangan kita jadi kalangan orang yang menyembunyikan agama Allah. Apa Nabi sebut dalam hadis? Siapa yang sampaikan ilmu Allah, kamu ada ilmu Allah Ta'ala bagi, lalu kamu sembunyikan ilmu Allah, di akhirat esok kamu akan diletakkan dalam neraka, di mana pada ketika itu kamu akan dipakaikan dengan kekangan sebagaimana dipakaikan kepada kuda-kuda. Dikekang mulut kamu macam mana dikekangnya kuda-kuda dengan kekangan daripada tali neraka Allah. Tuan-tuan tengok, seksa paling ringan sekali letak bara api kat tapak kaki Abu Talib, menggelegak kepala otak dia. Kalau tali kekang neraka letak kat muka, tuan-tuan bagaimana keadaan dia? Ini siapa dia? Orang yang berilmu tapi kamu menyembunyikan ilmu Allah. Tuan tengok, bui takut tak payah mengaji lah. Eloklah, senang macam aku. Ini bukan cerita tak payah mengaji. Ini nak cerita kalau kamu sembunyi. Tuan, sembunyi ilmu Allah keadaannya. Betul? Berani dengan Tuhan? Tak. Cakaplah. Manusia boleh buat apa? Paling-paling tidak tak panggil ceramah dah. Tak apa tak panggil ceramah pun. Masjid lain ada. Masjid lain tak panggil. Surau ada. Tak ada surau. Anak isteri ada. Duduk. Aku nak ceramah.